nasarana sadana. ระบบกำลังบันทึกการประชุม Syekh Sultan Fidarana. Sekarang. Dan jikalau keluar darah memancar daripada mata luka daripada mata luka orang sembahyang, maka memancar dan tiada mengena kulit badan, tiada batal sembahyangnya. Dan jikalau keluar darah memancar, bukan mengalir. Darah yang keluar tu keluar dengan secara memancar. Bukan mengalir. Bukan mengalir. Maknanya, maksudnya tak lekat kat kulit. Memancar daripada mata luka. Daripada tempat luka. Daripada mata luka orang yang sembahyang. Ketika dia solat tu lah, darah memancar daripada tempat lukaan dia. Dan tiada mengena, padahal tiada mengena tiada mengena kulit badan. Darah yang keluar tu memancar, padahal darah tu tidak mengena kulit badan. Jawabnya tiada batal sembahyangnya sembahyang orang sembahyang. Sebab dia keluar, dia tak kena kepada kulit badan. Seperti umpamu ni, nak misal bagi katanya memancar. Seperti umpamu petik. Seperti umpamu petik ia di dalam sembahyang. Maka memancar darah dan tiada kena darah itu akan kulit. Atau kena tepinya sedikit. Tiada batal sembahyang. Seperti ia petik. Petik tu maknanya cocok dengan jarum. Seperti umpamu petik ia seorang di dalam sembahyang. Lepas tu dia, kalau kita buat gini, contohnya sini kita pecit, lepas tu cocok dengan jarum. Seperti jerawat, kemasalan biji jerawat, lepas tu dia pecit dengan secara kuat saat itu, jadi darah tu termacar keluar, tak kena akan kulit badan. Artinya kena juga tapi sikit-sikit. Maka tiada membatalkan sembahyang sebab darah kalau sedikit tu dia maaf. Begitu dah. Jadi masalahnya keluar darah tidak membatal akan sembahyang, tak macam keluar kencing. Sebab keluar kencing tu ialah membatalkan wuduk, lalu membatalkan sembahyang. Tetapi kalau darah tu dia nak cocok dengan jarum tu, dia dah pecik. Apabila cocok darah tu memancar keluar lepas daripada kulit.
Seperti kita isi air dalam plastik. Seperti kita isi air dalam plastik. Lepas tu kita cocok bagi lubang kecil tu, kita pecik tu, dia memacap. Jadi maknanya kad plastik tu tak kena air. Maka soalan begitulah. Jadi maknanya darah yang keluar tidak membatalkan sembahyang. Sebab darah yang keluar tu tidak membatalkan sembahyang. Kena darah tu kalau membatalkan sembahyang. Jadi badan kita, pakaian kita kena najis, kena darah tu yang membatalkan sembahyang. Padahalnya darah ni keluar darah tidak membatalkan sembahyang. Keluar darah tu tidak memancarkan, keluar darah tu tidak membatalkan sembahyang. Hanya kena darah tu itulah yang membatalkan sembahyang. Maka kalau kena darah tu kalau sedikit maka dimaaf juga. Maka dengan sebab itu jadi maknanya darah yang keluar tidak melilih, tidak mengenai kulit badan atau kena pun kena sedikit. Lalu tu tidak membatalkan sembahyang. Dan demikian lagi dimaaf daripada darah yang ajnabi, yakni yang bukan darah dirinya, pada kain dan badan, jika sedikit, lain daripada darah anjing dan babi. Dan demikian lagi dimaaf daripada darah ajnabi. Dimaaf daripada darah ajnabi. Apa maksud dengan kata darah ajnabi? Maksud dengan kata darah ajnabi itu yakni darah yang bukan darah dirinya. Darah yang lain daripada kita, kena kita. Kena badan kita, artinya kena pakaian kita. Jadi seperti dia sembelih ayam ke masalah, darah ayam tu kena kaki dia, kena pakaian dia. Tu darah ajnabi, tak mesti darah manusia lah, darah binatang ke seperti dia sembelih ayam. Maka darah ayam tu kena kat kaki dia, kat pakaian dia. Tu maka darah ayam tu bukan darah diri dia sendirilah. Kalau darah luka tu, darah bisul tu, darah dia sendiri. Ni darah yang lain daripada dia. Itu dikatakan darah ajnabi. Katanya dimaafkan darah daripada darah yang ajnabi. Maksudnya yakni darah yang bukan darah dirinya, diri orang sembahyang. Dimaaf pada kain dan pada badan. Dimaaf tu jika sedikit. Yang lain daripada anjing, ini lain daripada darah anjing dan babi dan darah babi. Lain pada itu sebab kalau darah anjing, darah babi ialah darah yang najis mughallazah, sedikit tak dimaaf. Sedikit tak dimaaf. Maka kalau darah lain daripada darah anjing dan babi, kalau kena badan kita, kena pakaian kita, sekiranya kalau masuk dalam katanya sedikit pada uruf, maka dimaaf. Misalnya tadilah, kita sembelih ayam, lepas tu adalah kena darah ayam tu kat kain kita. Maka kalau tak basuh pun tak mengapa, dimaaf. Kalau darah tu sedikit. Jadi maknanya darah ajnabi
yang kena kepada badan kita, yang kena kain pakaian kita, syarat nak dimaaf tu satunya sedikit, syarat yang pertamanya syaratnya sedikit, syarat yang keduanya lain dari bukan darah anjing dan khinzir dan babi. Nah, tu darah ajnabi. Syarat nak dimaaf tu ialah sedikit pada uruf dan bukan darah anjing dan babi. Maka jika bercerai darah dirinya, kemudian mengena pula pada badan, maka dinamakan darah ajnabi. Kalau gini pun dikatakan darah ajnabi juga. Dia katanya maka jika maka jika bercerai darah dirinya, darah kita sendiri, kemudian mengena pula pada badan, maka dinamakan darah ajnabi. Darah kita juga asalnya, tetapi kita katanya begini, kita kena pisau masalah. Kena pisau tu, lepas pada kena pisau tu darah bertitik di atas lantai. Darah, kita kena pisau. Lepas tu darah tu bertitik di atas lantai. Selepas pada dia bertitik di atas lantai tu, kita tak sapu. Kemudian kita jalan-jalan terpijak darah yang kena pisau tu, yang ada kat lantai tu, lekat kat tapak kaki. Masalah. Artinya kita duduk di atas darah yang bertitik di atas lantai tadi tu. Maka darah tu kena kita balik. Jadi lepas pada bertitik jatuh di atas lantai, maka kena badan kita balik. Sebab kita pijak, sebab kita duduk, sebab kita tertekan di atas darah. Maka jadilah kata darah tu darah ajnabi. Sama dengan darah ayam yang kena kita tadi. Tetapi yang mana kata darah yang bukan ajnabi, darah yang keluar daripada badan mengalir kena badan, kena pakaian. Itulah bukan darah ajnabi. Maka sekiranya kalau sedikit pada uruf, maka dimaaf. Dia katanya kalau darah kita sendiri, apa tu dia dah keluar daripada, lepas daripada badan kita seperti bertitik jatuh di atas lantai, lepas tu kita terduduk di atas dia, maka dikatakan darah tu darah ajnabi juga. Dimaafkan jika sedikit. Tu kalau darah ajnabi, ingat katanya kaedahnya, hukumnya kalau darah tu darah ajnabi sedikit dimaaf. Lagi pulanya jangan bukan daripada darah khinzir dan anjing. Sama ada daripada darah jerawat dan darah bisul atau darah atau gudil atau barang sebagainya. Luka ke masalah, tak kira darah mana-mana sekalipun, tetapi kalau katanya dia dah lepas daripada badan kita, tiba-tibanya kena badan kita tu dikatakan darah ajnabi. Darah bisul masalah, dia bertitik di atas lantai. Lepas tu kita terduduk di atas darah tu, kena kat kain kita, kena kat pakaian badan kita. Maka itu kalau sedikit dimaaf. Dia katanya sama ada darah tu, darah yang ajnabi tu, yang dah keluar lepas pada badan, kemudian datang kena balik badan kita tu, sama ada darah jerawat dan darah bisul atau gudil, atau gudil tu maknanya yang gantai, atau barang sebagainya. Apa dia? Kena pisau, artinya litah, masalah daripada segala darah.
nah, mana-mana darah lah. Dan nanuh yang tersebut dimaaf jika salah. Wakaf tak kena. Sama ada daripada darah jerawat atau darah bisul atau gudil atau barang sebagainya daripada segala darah dan nanuh yang tersebut. Begitu ya. Nah, darah ke nanuh ke darah bisul, darah jerawat, darah bisul, darah gudil dan sebagainya. Dan nanuh yang tersebut ni nanuh apa dia? Nanuh jerawat, nanuh bisul, nanuh gudil, begitulah. Jadi darah dan nanuh tu hukumnya sama. Dimaaf jikalau banyak jikalau banyak selama belum bercerai daripada tempatnya. Manakala bercerai, maka manakala bercerai kemudian kena tubuhnya dimaaf jika sedikit, tiada banyak. Darah ataunya nanuh, darah ataunya nanuh, kalau dia tak bercerai daripada badan kita, dia keluar contohnya darah yang luka, kena luka masalah, artinya kena darah isap di litah, artinya pecah bisul. Selama mana darah atau nanuh artinya barang sebagainya lah, aidanu ke masalah, maka kalau dia keluar, kalau keluar daripada tempat luka, darah luka keluar daripada tempat luka, darah bisul keluar daripada mata bisul, walaupun banyak, walaupun sedikit, selama mana dia tak bercerai daripada tempat badan tu, maka dimaaf. Contohnya kalau kita katalah jadi bisul kat kepala bahu di sini. Apa tu? Pecah. Artinya luka di sini. Artinya litah di sini. Lepas tu apabila pecah tu darah mengalir. Berapa banyak sehingga basah di sini, penuh di sini masalah. Maka itu dimaaf. Selama mana tak bercerai daripada badan. Dia keluar, lepas tu lebih pulaknya kita pakai baju. Jadi keluar kena kulit badan, kena baju kita. Walaupun berapa banyak sekalipun, selama mana dia tak bercerai daripada badan kita banyak sedikit, dimaafkan. Sedikit pun dimaaf, banyak pun dimaaf. Tu mana katanya dimaafkan jikalau banyak, dimaaf jikalau banyak selama belum bercerai daripada tempatnya. Selama mana tidak bercerai, mana tak bertitik, tak keluar lepas daripada badan kita tu dah. Itu dimaaf. Jadi kalau kita katanya bisul di sini, artinya luka di sini di bahu ni besar. Masalah. Lepas tu dia keluar dah. Keluar turun sampai ke siku. Jadi kat kawasan di sini tu penuh dengan darah atau penuh dengan nanuh. Maka itu dimaaf. Selama mana dia tak bercerai, tak bertitik, keluar daripadanya. Habis itu kalau bertitik. Kalau titik keluar daripada badan, titik jatuh di atas lantai masalah. Lepas tu kena kain kita pula. Atau kita duduk di atas darah yang bertitik di atas lantai. Kalau sedikit dia maaf, kalau banyak tak dimaaf. Sebab apabila bercerai daripada badan kita dikatakan darah ajnabi, seperti darah ayam kena kita. Begitu dah. Darah ayam ke darah apa-apa sajalah, kita potong daging, darah yang ada kat daging, itu dikatakan darah ajnabi.
Darah kita sendiri kalau lepas pada badan kita, datang kena kita balik pun dikatakan darah ajnabi. Lepas tu kalau ingat keadaannya begini, darah atau nanah itu kalau darah kita sendiri dimaaf walaupun banyak. Kalau darah ajnabi, kalau dipanggilkan darah ajnabi, maka dimaaf jika sedikit lain daripada khinzir dan anjing. Begitu. Tengok. Dan adapun darah anjing dan babi tiada dimaafkan dan jika sedikit sekalipun. Sedikit tak dimaaf. Kalau kena, apakah lagi kalau banyak. Kemudian nak tahu pula sedikit dan banyak itu nak kira berapa, nak kira ukuran dia tu macam mana. Dia katanya dan diketahui sedikit dan banyak pada ghalib uruf adat orang banyak orang ramai. Orang banyak orang ramai. Jadi maknanya sedikit banyak tu kira pada ghalib uruf orang adat orang banyak orang ramai. Maknanya tengok pandangan orang ramai lah. Dia apa pandangan mereka. Kalau ramai-ramai orang katanya itu dah banyak. Itu dah banyak. Kalau orang ramai kata ni sedikit baru. Maka itu pulanglah. Kalau kenapakan orang ramai kata banyak, kita kira kata banyak. Apa dia? Kenapakan orang ramai kata sedikit, maka ambil hukum sedikit. Ini masuk dalam kaedah al-'adatu muhakkamatun. Masuk dalam kaedah al-'adatu muhakkamatun. Adab tu adat dijadikan hakim. Yang menghukumkan. Tengok di sini adat uruf orang ramai, kalau kata banyak, maka hukum ambil hukum banyak. Kalau adat kata sedikit, orang ramai kata sedikit, maka sedikit. Habis itu, kenapa dikembali kepada uruf? Dengan sebab kaedahnya begini. Dia asalnya kita nak kira masalah kata najis tu dimaaf ke tak dimaaf, ini perkara syar'i kan. Perkara syar'i, undang-undang syarak, najis dimaaf ke tak dimaaf, undang-undang syarak. Maka masalah darah ni, masalah darah sedikit darah, banyak darah, dia tidak ada dhabit pada syarak. Dan tidak ada dhabit pada lugah. Sedikit banyak tu tidak ada dhabit. Tak seperti apa dia? Yang ada dhabit pada syarak sikit ke banyak. Seperti air mutlak. Kalau sampai 2 qalah masuk dalam dhabit kata banyak. Kalau tak sampai 2 qalah masuk dalam dhabit katanya sedikit. Itu maknanya ada dhabitan pada syarak. Ada dhabitan pada syarak. Maka kita tak boleh kira dengan uruf. Kata banyak, yang ni 2 qalah ke atas. Kalau sedikit, maknanya tak sampai 2 qalah. Dengan sebab sedikit air, banyak air itu ada dhabit pada syarak. Sedikit air, banyak air ada dhabit pada syarak. Perjalanan pun demikian. Perjalanan sedikit, tapi perjalanan ni kita tak panggil sedikit banyak lah, kita panggil jauh dekat. Perjalanan pun kita ada dhabit pada syarak juga. Tapi dia tak panggil sedikit banyak, dia panggil jauh dekat. Kalau tak sampai 2 marhalah, dekat. Kalau lebih daripada 2 marhalah, jauh. Boleh qasar jamu'. Itu maknanya ada dhabit pada syarak. Maka apabila ada dhabitan pada syarak, maka kita ikut dhabitan syarak. Syarak kata banyak, syarak kata sedikit. Tengok dalam syarak. Tengok air, sedikit, banyak.
Syarak kata macam mana? Air banyak macam mana? Pada syarak. Sebab ada dhabit tanda an tu, sakatan pada syarak tu ada seperti perjalanan tadi. Sekiranya masalah sedikit banyak ni lah. Sedikit banyak ni. Kalau ada dhabitan pada syarak, perkara-perkara dhabitan ni kalau ada pada syarak, kita kembali kepada mana syarak. Kalau tak ada pada syarak, kembali kepada lurah. Kembali kepada lurah. Dah. Kembali pada lurah. Apabila kembali pada lurah, tengoklah kita katanya orang kaya, orang miskin kan. Kaya, tak kaya, sakat mana, tu tengok. Begitulah. Misalan. Lepas tu kalau tak ada dhabitan juga pada syarak. Pada syarak tidak ada, pada lurah pun tidak ada, maka kembali kepada uruf. Jadi darah sedikit ni dalam hukum syarak, dalam syarak ada cerita ke? Sampai 2 titik banyak ke masalah? Tak ada ceritanya begitu. Dalam lurah pun tidak terdhabit sedikit banyak darah, maka kembali kepada uruf. Begitulah. Lepas tu uruf macam mana? Orang ramai. Tengok kalau kita katanya satu masjid. Satu masjid. Biasanya kalau nak kata orang datang Jumaat di masjid tu, ramai ke tak ramai? Berapa orang? Tak boleh nak menentu berapa orang. Tetapi tengok. Kalau orang ramai cakap, ramai orang datang masjid pada hari ni. Tu pada urufnya ramai dah tu. Kalau semua setuju katanya, semua cerita, hari ni tak ramai datang masjid. Zuhur hari ni tak ramai orang datang masjid. Tu sakat mana nak kata ramai tak ramai. Tapi masalah datang masjid. Datang masjid hari ni ramai, padahal 10 orang saja. Dia tengok kepada kawasan masing-masing. Ramai datang masjid hari ni. Berapa orang? 10 orang. Tak ramai hari ni datang zuhur masjid. Berapa orang? 2 orang. Itu tengok di tempat itu. Tetapi kalau tempat perkampungan besar, masjid besar, kalau 100 orang tu baru nak kata ramai. Kalau 20 orang, katanya tak ramai. Itu tengok keputusan orang ramai. Itu dikatakan uruf. Jadi darah sedikit, darah banyak tu kita tak menentulah kata sebanyak mana tu, berapa gram ke masalah, berapa titik ke katanya, berapa mililit masalah, kita tak menentu begitu. Hanya kembali kepada keputusan orang ramai, persetujuan orang ramai. Tapi tak mesti tanya. Tak mesti tanya, ni cuba kau tengok banyak ke sedikit, cuba kau tengok. Tak mesti begitu. Kita rasa kata orang ramai, kata banyak, banyaklah. Kita rasa orang ramai katanya sedikit, sedikitlah. Jadi kita boleh buat putusan kan. Tengok kita kalau kita pergi kuliah, pergi masjid. Hari ni tak ramai orang datang. Tak ramai. Esok pula, hari ni ramai orang datang. Maka perasaan kita tu katanya ramai tak ramai, sebab perasaan ramai tak ramai itu maknanya kira katanya orang lain pun nampak macam tu juga. Itu dia katakan uruf. Tapi ada setengah tu dia katanya kalau setengah dia banyak, dia katanya setengah katanya kalau besar biji jagung tu sedikit. Setengah dia kata begitu. Kalau besar biji jagung, bekas jatung dia sebiji. Sebiji jagung itu sedikit. Kalau artinya lebih besar daripada biji jagung, kalau kena kat baju kita tu, lebih kurang biji jagung tu, kalau gitu sedikit. Kalau lebih besar pada tu, banyak. Setengah katanya kira dengan ibu tangan. Kira dengan ibu tangan, kalau besar ibu tangan tu sedikit. Kalau lebih luah pada tu, banyak. Setengah katanya setapak tangan. Ni setapak tangan. Setapak tangan gini.
Kalau besar tak sampai setapak tangan atau qadar setapak tangan tu sedikit. Lebih luas pada tu banyak. Ah, begitu. Tapi yang muktamadnya sedikit banyak ialah terpulang kepada uruf. Orang ramai, pandangan orang ramai kata sedikit ke kata banyak. Ikut yang itulah. Sebab hadis Nabi katanya la tajtami'u ummati ala dhalalah. Apabila orang ramai setuju, maknanya yang itulah yang betul. Dan tiada dimaafkan bangkai burus dan bangkai nyamuk dan tumor dan semut dan lalat dan yang umpamanya. Dan tiada dimaafkan bangkai burus. Burus ni katanya gutu anjing. Dan bangkai maknanya gutu anjing, yang bangkai-bangkai ni makna yang mati lah. Dan bangkai nyamuk dan tumor, gutu dan semut dan lalat dan seumpamanya. Kabul masalah. Jenis-jenis itulah lipas. Jenis binatang yang tidak ada darah yang mengalir. Jenis-jenis binatang yang kecil-kecil yang tidak ada darah yang mengalir. Yang sengat orang tu, yang merah-merah panjang-panjang kaki banyak tu pun masuklah. Apa dia panggil, yang merah panjang-panjang besar jari tu, kaki banyak tu. Nah, color pun sama. Itu pun jenis binatang yang tidak ada darah yang mengalir. Walaupun besar pada semut sekalipun, besar pada lalat sekalipun, jenis kabul, tapi belalang tidaklah. Sebab belalang tu suci. Jika tak dimaaf, jika lekat pada badan atau pakaian tak kala sembahyang. Tu. Ini kena jaga sebab ia kecil. Nak solat, belum nak solat tak perasan. Lepas pada solat tengok ada. Maka tak dimaaf. Tengok, contohnya poket begini. Sudah kita solat, kita nak ambil duit dalam poket, tengok ada semut, bangkai semut seekor dalam poket. Itu tak jadi solat kita tu. Tak jadi solat kita tu sebab ada menanggungkan bangkai itu ialah benda najis. Itu tak dimaaf. Itu maknanya dan tiada dimaaf bangkai burgus dan bangkai nyamuk dan tumor dan semut dan sebagainya jika lekat pada badan atau pakaian tak kala solat. Maka itu tak dimaaf. Biasanya semut tu nak ada kat poket. Begitulah. Dia masuk, dia jatuh dalam poket. Artinya kalau macam saya ni kat celah ni, kat celah balut tansuban ni, boleh jadi nak ada. Maka sekiranya lepas solat, kita bukan nak perasan pun. Lepas pada solat tengok ada. Jadi maknanya sembahyang kita tu tidak sah. Batal sembahyang sebab menanggungkan najis. Dan harus membunuh di dalam sembahyang umpama tumor jika tiada lekat bangkainya pada umpama kulitnya. Bahkan jika ada umpama bangkai itu di dalam jahit kain, tiada dapat mengeluarkan dia segianya dimaaf. Dalam solat tu kita nak bunuh apa dia macam apa dia
yang kat kepala tu gutu. Dalam solat tu batal ke tidak kalau kita bunuhkan gutu? Bunuh tak jawabnya bunuh ni tak membatalkan sembahyang kan? Sebab bunuh ni perbuatan di dalam solat. Kalau perbuatan yang ringan dengan anggota ringan tak membatal. Seperti kita gerak begini kan. Gerak jari sekadar begini, garu gatal dengan begini, maka tidak membatal dengan sebab guna anggota ringan. Jadi perbuatan dengan anggota ringan tidak membatal. Lepas tu perbuatan membunuh tu membatal ke tidak sembahyang? Jawabnya tidak membatal kalau kita guna dengan anggota yang ringan. Lagi pulanya bunuh sekadar nak bunuh gutu dan sebagainya. Bukan nak bunuh kambing, bukan nak bunuh benda besar. Kita guna jari cukup ya. Maknanya jari tu kalau bergerak banyak-banyak kali sekalipun tidak membatal sebab anggota ringan. Lepas tu apabila bunuhkan gutu itu, maka sudah bunuh, maka masa hidup tak jadi bangkai. Apabila kena bunuh, jadi bangkai. Apabila jadi bangkai, jadi najis. Masih hidup, ketika hidup suci, semut yang mengakak di atas badan kita tak batal sebab dia bukan bangkai, dia suci. Tapi kalau bunuh dia, maka jadi najis. Maka sekiranya semut sama, tumor sama, maka sekiranya kalau kita bunuh tu, contohnya kita penyit, tekan dengan kuku. Biasanya kalau orang nak tindas kuku, gutu tu dia tekan dengan kuku kan. Maka sekiranya lepas pada tekan tu, bangkai dia tak lekat di kuku. Kalau nak bagi bayangkan tak lekat, contohnya dia letak gutu atas lantai. Dalam solat dah ni. Letak gutu atas lantai. Lepas tu dia letak kertas di atas gutu. Lepas tu tekan di atas kertas. Tekan di atas kertas. Pecah gutu. Matilah gutu itu. Maka kena ke tidak kat tangan dia? Maka tak kena. Lepas tu kalau tidak ada belapitan pun, kalau kita tekan, mati. Lepas tu bangkai dia tu, kulit dia tu tak lekat kat badan. Maka tak jadi menanggung najis, tak jadi kena najis, tak jadi menanggung, maka tidak membatalkan sembahyang. Itu mana katanya dan harus di sini maknanya tidak membatalkan sembahyang. Tapi tak menafilah katanya membunuh tu kalau tak ada darurah, menghilangkan khusyuk sembahyang kan. Menghilangkan khusyuk sembahyang, kalau tak ada darurah jangan buat dah. Tapi kalau dah buat, membatalkan tidak? Jawabnya tidak membatal. Jika tiada lekat bangkainya, bangkai umpama tumor tu, pada umpama kulit, pada umpama kukunya, kuku orang sembahyang. Habis. Bahkan jika ada umpama bangkai itu, bangkai gutu, bangkai tumor atau semut, di dalam jahit kain, dalam celah-celah tempat jahit, tiada dapat mengeluarkan dia. Lepas tu kita nak keluar tak boleh. Seperti dia tempat jahit ni, dia semut dia haluskan. Semut dia kecil. Lepas tu kat celah tu dia boleh menyelit masuk. Apabila dia menyelit masuk kat dalam, contohnya kalau baju saya ni macam ni, sini ada jahit, sini ada jahit. Lepas tu sini ada lipatan jadi macam sarung di sini. Sini ada jahit.
Tapi jahit di sini kita katanya tak rapat. Tak rapat. Semut boleh menyelit masuk. Masuk ikut celah-celah ruang-ruang yang ada tempat jahit tu. Artinya ada terbuka masa ada sedikit di sini, ada apa dia kena gigit kat tikus. Lepas tu jadi berlubang. Maka semut ada masuk. Apabila dia masuk, dia tak boleh nak keluar. Apabila tak boleh nak keluar, maka mati di dalam. Maka kalau kita tengok begini, tengok ni ada semut ni. Tapi kita nak buat macam mana? Luka lubang kat sini. Semut ada di sini. Lubang ada atas, dia masuk lubang ni. Lubang atas. Lepas tu dia jatuh kat bawah di sini. Dia dah mati. Maka kita nak buang macam mana? Kalau jenis pasir ke, ataunya jenis beras ke, kita boleh tolak-tolak untuk nak keluar kat lubang dia. Tempat yang terbuka tu. Tapi semut macam mana kita nak buat? Kalau sudah mati. Tak boleh nak buat. Kalau nak buang pun kena potong sini. Maka tak wajib kita potong. Maka biarkan gitu. Maka biarkan gitu sebab tak payah susah kita nak buangkan. Tetapi kalau dalam poket, kita nak buka poket, nak tarik tu keluar, nak gelebas, itu tak dimaaf lah. Sekiranya kat celah-celah jahit masuk kat dalam kemasalan, jadi kita nak keluar tu susah, jadi kepayahan. Dia katanya mana? Saigia dimaaf, sepatutnya saigianya dimaaf daripadanya. Demikianlah kata Syekh Ibn Hajar pada Minhajil Qawim. Nama kitab dia, karangan dia Minhajil Qawim. Sepatutnya dimaaf. Maknanya, kenapa dia kata saigia sepatutnya? Ini pandangan dia. Pandangan dia sebab dia biasanya kalau ada kataan orang lain, ada kataan ulama-ulama fiqh yang sebelum pada dia terus kata. Tapi barangkalinya dia tak jumpa pendapatan orang lain, maka pendapatan dianya, pandangan dianya, saigia sepatutnya kita hukum kata dimaaf sebab kepayahan, kesusahan. Kalau tidaknya, kalau tak dimaaf, satunya baju ni kita tak boleh nak pakai. Tidak pun kena gunting, kena buka. Begitu baru nak boleh pakai. Padahalnya tak sampai begitu. Habis. Kemudian katanya mas'alatun. Jikalau sembahyang seorang serta bangkai yang tersebut pada tubuhnya atau badannya atau kainnya dengan lupa atau tiada ketahui, kemudian diketahui, maka wajib mengulangi akan sembahyangnya. Kita akhir di situ pada kata mas'alatun jikalau sembahyang seorang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.